belahkan kapas, tapi Datuk, selain daripada pecah belahkan Pakatan Rakyat ya, ramai yang kecewa 25 hari bulan ramai yang kecewa tu, ramai yang nak Datuk bertanding Presiden PAS ni, sebab tu dia orang silap tadi. Sebab tu saya kata dia lah sebenarnya dalang pecah belah ni. Nampak tu, saya sokong tu. Saya sokong tu, pandai tu. Kita boleh tengok daripada gelagak dia lah duduk belakang usaha memecah belahkan PAS. Okey, Datuk, secara ringkas saya nak sebut Pakatan Rakyat ya, Pakatan Rakyat di Selangor. Pada 25 Oktober 2008 ya, Saudara Khairi ya daripada Rembau menyebut there is no genuine feeling of a shared destiny of a common future. That's something we have to change and I feel very strongly about that. 25 hari bulan 10 2008 Saudara Khairi mengatakan perpaduan tidak wujud di kalangan komponen-komponen Barisan Nasional. Dan dia feel very strongly about that. Parti-parti komponen Barisan Nasional ini hanya duduk sebagai menunggu belah ya. Seperti yang dia gunakan dalam kes Selangor, saudara telah dimindakan oleh, disetkan minda oleh utusan Malaysia. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh azan masjid ya. Kononnya masjid di Selangor tiada benarkan azan menggunakan pembesar suara. Dilarang oleh SQ DAP ya. Bila kita tanya, utusan Malaysia pun sampai hari ini tak boleh sebut mana satu masjid yang tak boleh guna pembesar suara untuk melakukan azan ya. Kalau saudara Khairi boleh beritahu, saya sangat tabik lah ya. Ini adalah satu permainan politik memecah belahkan Pakatan Rakyat, memecah belahkan PAS. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, kita tidak harus lari daripada realiti politik. UMNO sekarang menunggu kehancuran yang lebih dahsyat. Bukan kerana saya orang PAS ya. Tapi kalau saudara Khairi kata dia sokong saya jadi Presiden PAS, dia kena masuk PAS dulu. Okey, cukup baik. Saya sokong daripada luar. Sebab saya tahu memang ketara sangat. Dalam parlimen saya dengar Pak Erdogan, Pak Pastulin, tapi saya tak tahulah Datuk Usam yang mana. Cuma saya sokong daripada luar aja. Okey, sokong moral. Seperti mana juga Datuk Usam, saya rasa dia sokong saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Okey. Prof ingin saudara kita Merusi, saya berkecuali ya. Pemuda UMNO saya tak sokong siapa-siapa ya. Mau Chris menang pun saya okey, saudara menang pun saya okey, asal jangan guna wang ya. Okey. Prof ada apa sedikit pandangan tentang apa yang kita bahaskan pada malam ini? Banyak sangat benda yang kita bahaskan, tapi saya setuju dengan YB Khairi dari soal wujudnya semacam penyesuaian, adjustment dalam parti politik sendiri. Dan saya fikir kalau kita menyebut soal transformasi politik supaya lebih demokratik, lebih telus, lebih adil, dia bukan saja melibatkan antara parti tetapi intra-parti, di dalam parti itu sendiri ya. Dan saya rasa sama ada benda ni diatur ke ya, didalangi oleh orang luar ke, itu soal lain lah. Tetapi saya fikir mungkin kalau tak ada angin pokok takkan goyang ya. Walaupun kadang-kadang digoncang orang boleh jadi juga. Tetapi saya nak mengatakan bahawa parti-parti politik, apapun parti politik itu, selagi namanya dia nak bertanding dalam proses demokratik, dalam parti itu sendiri mesti demokratik dan terbuka. Dan ini satu perkara yang tak boleh disekat. Dan saya rasa pilihan raya atau PRU 12 2008 mengajar rakyat supaya berani, bukan saja mempersoalkan UMNO tetapi juga Pakatan Rakyat. Apa Prof lihat pemilihan dalam UMNO itu sebagai suatu yang demokratik dan terbuka? Saya fikir ya, terbuka. Tinggal lagi sekarang ni mungkin ada rungutan yang disebut oleh Datuk Seri Utama Rais Yatim dan sebagainya, itu orang-orang lama yang kebetulan tidak mendapat tempat. Tak apa Prof. Apa Prof melihat pemilihan dalam PAS juga terbuka? Saya fikir terbuka. Okey. Ya. Dengan itu kita tamat pusingan soal jawab dan saya akan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana telah dapat menjawab dan berbincang dalam keadaan yang paling berhemah. Ya, saya masuk ke pusingan yang ketiga. Kita ada 30 minit untuk saya menerima soalan daripada penonton. Dan soalan itu mestilah ringkas, tepat dan padat. Dan selepas itu saya akan minta ahli panel untuk menjawabnya. Saya nak soalan daripada wanita, daripada lelaki, wanita.
Dan kemudian kita boleh kumpul soalan barangkali untuk kita memberi ruang seterusnya kepada setiap ahli panel kita untuk menjawab dan seterusnya menggulung perbahasan. Saya persilakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusi yang dihormati, sebelum daripada saya tanya soalan, saya nak tengok. Boleh kita perkenalkan nama dan ya, dari nama mana? Nama saya Muhammad Rusdi Hajiawang daripada Pasir Tumbuh. Jadi apabila kita tengok kepada tajuk transformasi politik Malaysia, maka perkara yang perlu kita kena ambil beratnya ialah kita kena transformasi politik Malaysia ke arah menerima dosa dan juga pahala. Dengan secara jelas kita nampak bahawa UMNO sekarang tidak terima konsep dosa dan pahala. Satu contoh yang jelas, Menteri Belia dan Sukan menganjur sukan berenang. Orang perempuan pakai seluar dalam, pakai culi. Orang jantan pakai seluar dalam. Jadi kalaulah kita mengasingkan politik dengan agama, betul lah kita boleh buat kerja lagu saat ni. Jadi bagi kita sebagai seorang yang beragama Islam, saya meminta dengan secara hati yang berada dalam keadaan kesedihan melihat perkembangan masalah dalam negara kita sekarang ini, supaya benar-benar kita tunduk kepada Allah SWT untuk kita transformasikan politik Malaysia ke arah menerima konsep dosa dan pahala. Adakah saudara Khairi boleh mengemukakan ini kepada pimpinannya? Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Saya tak nampak. Okey. Saya tak pakai kacamata, mata saya memang tak nampak. Jadi cakap je lah, telinga saya mendengar. Okey, dipersilakan. Apa masalah? Okey, tak ada mic. Apa soalan? Mic rosak. Okey, saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas penuh ukhuwah. Nama saya Wan Muhammad Hilman Wan Hussein. Okey, soalan khas dituju kepada YB Khairi. Sebagai seorang Islam yang percaya kepada Allah dan Rasulullah dan kehidupan yang di akhirat yang pasti, apa saudara YB Khairi tidak percaya dengan Islam, dengan apa yang telah dilaksanakan oleh parti PAS, dengan contoh yang paling hebat di negeri Kelantan yang telah dibuat oleh Tuan Guru Ni Aziz di Kelantan sehingga kini? Apa kurangnya tentang PAS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada YB Datuk Husam pula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya kepada Datuk Haji Husam. Saya Khairi Jamaluddin Ismail daripada Tanah Merah. Okey, saya nak tanya Datuk Husam, respon Datuk Husam tentang kota perumahan kerajaan negeri Kedah. Sadar Azmi Ali menegur Menteri Besar Kedah menaikkan kota orang Melayu kepada 50%. Saya nak dengar respon Datuk Haji Husam sendirilah sebagai naib presiden PAS. Yang kedua, lebih kepada cadangan sebenarnya. Sebab sekarang ni kita tengok PKR telah kuat. Saya cadangkan pada PRU 13. PKR ni bertanding pada negeri Pulau Pinang, Perak, KL. Maknanya Kelantan, Terengganu, Kedah ni kita bagi kepada PAS supaya Pakatan Rakyat berpaksikan kepada PAS. Juga respon Datuk Haji Husam. Assalamualaikum. Pengurusi, saya ada soalan daripada sini. Nama saya Hu Pang Chow, pengurusi Kelab Pengekong PAS